Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu wa thumma ila arwahi masyaykhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannif hadha al-kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم رب سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني المكي رحمه الله تعالى wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Penjagaan. Situ deh. Betul. Situ dah. Penjagaan. Dalam bahasa Arab dia panggil tanbihun. Nah. Tanbihun ni peringatan bagi mereka yang kelalaian, yang tidak ambil peduli. Bihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafala. Itu takdir dia. Dan bihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafala. Bermula ini perkataan lagi akan dibawa ini ialah sebagai penjagaan bagi mereka yang tidak ambil peduli. Apa dia kata? Ini mana? Pada wajib, mustahil, jaiz. Itu dah. Ini tu isim isyarat yang diulang-ulang kali ganda tu menunjuk kata perkara hak dia nak tunjuk tu banyaklah. Ini mana ini? Wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Nah, ialah peta bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal yang tiga. Jadi hak dia sebut sebelum ni wajib akli, mustahil akli dan jaizul akli, atau kita bahasa Melayu kata harus. Nah, harus yang dibangsa pada akal. Tiga-tiga ni peta. Peta ni maknanya ta'rif. Nah, dia sebut peta. Dalam bahasa Melayu kita sekarang ni definisi lah. Kalau Syekh pada Mekah ni orang Malaysia dan hidup pada zaman sekarang, dia tak katalah peta. Dia kata ini definisi. Kata gitulah.
Tapi oleh kerana pada ni muka orang Malaysia, orang Fatani Darussalam, kemudian duduk pula bermukim di Mekah Al-Mukarramah, wafat di Mekah Al-Mukarramah. Jadi barangkali bahasa orang Tani ni, bahasa orang Fatani ni, peta tu terjemuh daripada ta'rif. Jadi ta'rif tu apa? Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf, dia panggil. Makanat, barang yang adalah ia, makanat, barang yang adalah ia, ma'rifatuhu, tahu, kenal akan barang tersebut, sababan, menjadi sebab, li ma'rifatil mu'arraf, bagi mengenal akan benda yang nak dikenal. Itu dia panggil definisi. Ta'rif bagi ta'rif. Definisi bagi definisi. Jadi definisi itu apa kalau orang tanya? Definisi ni ialah perkara yang bila kita tahu dia, sebab bagi kenal benda hak kita nak kenal. Itu lagu tu. Macam map location lah. Map location. Bila kita tahu jalan nak pergi, sebab bagi siapa benda tepat hak kita nak tuju tu. Tu dia panggil ta'rif. Dia panggil definisi. Atau bahasa hak Syekh pada yang guna, peta. Peta sampai kita. Kalau peta ni map location, kau gapo ikut gini nak sebut gapo pun. Tu gitu. Jadi kalau kita tak tahu definisi, maka kita tak kenal benda hak nak dikenal. Mu'arraf tu benda yang nak dikenal, dipanggil mu'arraf. Macam kita sebut kata semaya. Gapo semaya? Maya, berat ke tu? Tak kenal apa sudah semaya tu gapo? Semayang tu apa? Sembahyang, as-solah. Ulama ni sebelum dia nak cerita hukum, sebelum dia nak cerita rukun, hukum, syarak dan sebagainya, terlebih dahulu dia akan buat mari definisi, ta'rif. Kita mengaji kitab fiqh gitu. Sebelum nak tahu apa hukum semaya, berapa waktu semaya, berapa syarak sah semaya, berapa syarak wajib semaya, berapa rukun semaya, gapo lagi ikutlah. Sebelum dia nak menyata perkara-perkara tersebut, terlebih dahulu semaya tu gapo, lagu tu. Lama duk cerita hukum, tak sekira sembuh tak gigi duk cerita hukum. Lalah kali tahu maya tu gapo berat. Jadi semaya tu gapo dulu. Maka dibuat mari ta'rif, dia panggil definisi. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Contoh. Semaya ni ialah beberapa perkataan. Tengok, betul tu? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkataan tu. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, at-tahiyyatul mubarakatuh. Wa af'alun, beberapa perbuatan. Ada berdiri, ada rokok, ada sujud, ada duduk. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun bitaslimi, disudahkan dengan salam yang pertama. Bi syara'ita makhsusati, dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syarat tertentu. Maka itulah dia panggil semaya. Jadi kalau tak ada takbiratul ihram, tak panggil semaya. Ataupun tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada beberapa perbuatan, tak panggil semaya. Atau tak baca senyap, ada rokok sujud senyap, orang nungging orang nerak dia ni. Tak panggil semaya. Maka tu orang panggil definisi. Maka bila kita tahu ni ta'rif, ini definisi, ini peta bagi semaya, sebab bagi kita kenal gapo itu semaya. Tu contoh tu. Sama juga sini. Tu kita duduk bahas sebelum ni, wajib akal itu apa, mustahil akal itu apa, jaiz akal itu apa. Maka perkara-perkara hak dia bahas sebelum ni ialah
peta bagi semata, maknanya definisi, ta'arif. Nah, make location bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal, bukan definisi hukum akal. Nah, kenapa itu? Definisi bagi muta'allaq hukum akal, pergantungan hukum akal, tepat gantung bagi hukum akal, tepat sakut bagi hukum akal. Bukan definisi hukum akal dah, tapi definisi bagi benda yang dihukum oleh akal, bagi benda yang digantung oleh hukum akal. Nak faham tu? Ayat dia tu, kalau tak faham tu, belik situ. Nah, jadi wajib, mustahil, jaiz, itu bukan hukum akal. Itu dia panggil akal hukum. Untuk guru kita waktu balik itu. Nah, bukan hukum akal, akal hukum. Apa akal hukum? Yang ni benda yang dihukum oleh akal, kena ke perkara yang dihukum oleh akal. Adapun hukum akal bukan wajib, wujub. Bukan mustahil, istihalah. Bukan jaiz, jawaz. Bukan jaiz, Jabatan Agama Islam Selangor tu bukan jaiz, nah, dengan zai, bukan sing dah. Nah, jadi bukan kita duk belajar sebelum ni wajib akal, mustahil akal, jaiz akal, itu ialah definisi hukum akal. Tapi definisi bagi muta'allaq hukum akal, definisi ta'rif bagi benda yang dihukum oleh akal. Kena ke benda yang dihukum, bukan diri hukum. Diri hukum tak lepas letak. Itulah gitu. Jadi mana hukum akal, ustaz? Wujub, istihalah, jawaz, itu hukum akal. Gapo dia wujub? Wujub ni kalau kita ambil definisi Imam Sanusi, dia agak dia agak panjang lebar bahah, sebab ta'rif dia tu kurang mani', ghairu mani'in dia panggil, tidak menghalang afra' yang bukan mu'arraf masuk di dalam mu'arraf. Dia definisi ni, ta'rif ni, yang paling hebat, yang paling kemah keming ialah definisi yang jami' dan mani' dia panggil. Jami' ni makna menghimpun sekalian afrad mu'arraf di dalam definisi, dalam ta'rif, dan menghalang. Mani' ni makna menghalang afrad yang bukan mu'arraf masuk di dalam ta'rif. Itu lagu tu dia panggil definisi yang terbaik, definisi yang lengkap. Nak bagi contoh kalau kita kata, kalau kita buat definisi manusia tu ialah hayawan. Hayawan, apa hayawan? Bukan binatang. Kenapa tu? Anda orang duk baca insan hayawanun natiqun, artinya binatang yang boleh cakap. Oh, berat tu cakap gitu. Ni insan ni hayawanun natiqun. Mana apa hayawan? Ai zu hayyin, yang mempunyai sifat hidup. Mana apa yang mempunyai sifat hidup? Al-mutaharrik bi iradati, yang bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri. Betul tak? Bukan macam batu. Batu jamidun, benda hak tak bergerak dengan diri sendiri. Walau ia hidup, tapi dia tidak hidup dengan nak bergerak diri sendiri. Tak ada batu berjalan gedung-gedung, tak ada. Sebab tu kalau kita sepak batu, aduh, natai batu ni, tak betul tu. Batu bukan hayawan, mung tu hak sepak dia, mung tu hak gerak ke sepak dia. Dia duduk senyap situ ya. Lagu tu. Jadi manusia, lembu, kuba, itik, gajah, rimau, gapo semua ni hayawan. Apa hayawan? Aizu hayyin, yang mempunyai sifat hidup. Mana yang mempunyai sifat hidup? Yang mutaharrik bi iradati, yang bergerak dengan kemahuan diri dia. Lembu nak pergi ke mana, nak pergi makan rupuk mana, ya, dia tak ada kena orang duk piku. Kalau tidak tak bergerak, dia dah, dia bergerak. Burung dia terbang pergi cari makanan. Kita pun berjalan ke hulu ke hilir, pergi mari, cari makan. Yalah tu hayawan. Tapi kalau kita kata
manusia tu hayawan, mana yang mempunyai sifat hidup yang bergerak dengan kemahuan diri dia. Tidak jamek tu dan tidak mana. Sebab bila kita kata manusia tu hayawan, mana lembu pun masuk jadi manusia. Ayam, itik, gajah, rimau pun masuk jadi manusia ke? Kalau gitu lembu pun insan. Nah, kuba, itik, gapo semua insan belaka. Tak kena tu. Jadi kena kata al-insan hayawanun natiqun. Tu. Mana manusia ialah yang mempunyai sifat hidup bergerak dengan diri dia sendiri, mana dengan kemahuan diri dia sendiri. Tu mula-mula masuk habis dah tu. Masuk lembu, kuba, apa masuk. Natikun, lembu, kuba pun kena keluar dah. Tak masuk dalam bilik darjah nama manusia. Bahawa natikun, yang boleh mikir, yang boleh bergamuk, yang boleh reti, yang boleh berkecek, yang boleh bertutu. Ayat belaka tu. Terjemuh ayat belaka. Jadi lembu tak boleh bergamuk dia. Kucing boleh bergamuk tak? Tak boleh. Terawih duit 10 riyal pergi beli gula sekilo kau kucing. Buat balik gula sekilo. Dengan kucing-kucing hilang. Moga jenis bukan natikun, bukan jenis boleh bergamuk, boleh mikir, boleh bertutur, boleh reti. Itu. Jadi bila awak mari insan, manusia itu ialah yang mempunyai sifat hidup bergerak dengan kemahuan diri sendiri, serta boleh bercakap, boleh bergamuk, boleh mikir, boleh reti. Maka ni dia panggil definisi yang jamek dan manik. Mana semua hak jenis lagu tu masuk dalam insan. Dan semua yang bukan insan tidak masuk dalam definisi insan, terkeluar. Ini dia panggil definisi yang jami'un dan mani'un. Mana menghimpun sekalian afra' insan di dalam definisi insan, dan menghalang sekalian afra' bukan insan di dalam definisi insan. Itu contoh dia panggil. Jadi kalau kita kata definisi yang dibawa oleh Imam Sanusi, dia agak orang panggil apa? Kurang manik. Kurang manik. Kita lebih gemar guna definisi hak dibawa datang oleh Syekh Ahmad, Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari. Mana dia kata wujud pada akal ni ialah adamu qabulil intifa. Adam tidak, qabul terima, al-intifa'a ternafi, tidak juga mana tidak terima tidak. Apa maksud tak terima tidak? Sungguh, semesti, tahakkuk, au subut dia panggil. Mutlaqus subut wat tahakkuk. Itu dia panggil itu. Semata-mata sungguh dan sengoti. Jadi wujud kalau terjemah Melayunya sungguh atau sengoti. Sungguh ada Allah, sungguh sengoti. Jadi kita nak guna akal kita hukum. Ada Allah, apa kita nak hukum? Hukum dengan akal kita. Sengoti, sungguh, mesti. Ya belaka. Tak terima nak kata tidak. Itu mana adamu qabulil intifa. Mana tak terima tidak. Apa mana? Mesti, sengoti, sungguh. Itu. Jadi ada Allah tu bila dihukum dengan sungguh, wujub, maka ada Allah tu dipanggil perkara tentu sungguh, dipanggil wajib. Ada Allah tu wajib. Mana perkara yang dihukum dengan wujub. Itu. Jadi ada Allah tu dipanggil muta'allaq. Tu muta'allaq tu pergantungan. Hukum akal tadi tepat sangkut, tepat gantung bagi hukum akal. Kita hukum dengan akal kita mesti sungguh, maka perkara yang dihukum dengan sungguh tu dipanggil perkara tentu sungguh, perkara tentu mesti, perkara tentu sengoti. Mana ada Allah tu perkara tentu mesti, perkara tentu sungguh, perkara tentu mesti. Kena dengan molek ni. Kalau tidak pening. Kalau tidak pening, maka dipanggil wujubul wajib. Ni kita kena mengaji nanti. Wujubul wajib. Mana?
Kita nak mengaji sifat 20 ni bukan tangga bila. Wujud kidai bakok bila gitu budak tadika pasti. Kita ni kelas-kelas universiti. Nak tak pada duk bila lagu tu. Nah, dah bukan ilmu matematik ni nak bila ni. Ataupun ilmu tajwid. Wujud. Tak perlu. Nah, qidam. Mukhalafat. Tak perlu. Bukan ilmu tajwid. Ni ilmu tauhid. Nah, nak i'tiqad, nak simpul, nak tambak, nak kemah dalam hati kita. Jadi kalau orang tanya ada Allah, apa mu nak hukum, mu nak tambak lagu mana, mu nak simpul, mu nak i'tiqad lagu mana? I'tiqadnya mesti ada Allah. Gitu lah. Ada lawan ke apa ada? Tak ada. Tu lawan tu makna tak boleh beripu. Tak boleh beripu sekali, itu mana. Jadi tidak ada Allah, apa kita nak hukum? Nak hukum apa pula? Tak ada Allah. Hukum dengan tentu tidak. Tentu tidak ni dipanggil istihalah. Definisinya dalam Arab, adamu qabulis subutah. Adam, tidak. Qabul, terima. As-subutah, sungguh. Tak terima sungguh. Tak terima sungguh, pintas maknanya tidak. Tu tidak. Tu tidak atau tentu tidak. Jadi benda hak kita hukum dengan tentu tidak, perkara yang kita hukum dengan tidak atau tentu tidak, dipanggil perkara tentu tidak. Apa perkara tentu tidak? Mustahil. Hak itu ya bahas. Jadi perkara yang dihukum dengan istihalah, perkara yang disangkut, yang digantungkan dengan istihalah, hukum akalnya istihalah, tidak atau tentu tidak, maka perkara itu dipanggil mustahil. Jadi mustahil itu tempat pergantungan hukum akal, tempat sakut, tempat dihukum akal. Dihukumkan akal atas dia. Itu. Jadi tak ada Allah, apa kita dah hukum? Tentu tidak. Maka tentu tidak, tiada Allah. Tentu tidak, istihalah. Tiada Allah, mustahil. Jadi istihalatul mustahil. Ada. Ngaji istihalatul mustahil, bukan ngaji mustahil lah. Nah, mana dalam Quran? Lam yalid wa lam yulad. Gitu betul tak? Kau yang ngaji yalid yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yalid yulad nyepak kau orang. Nah, orang tak ngaji yalid yulad. Orang ngaji lam yalid wa lam yulad. Bapa? Yalid yulad tu mustahil. Diperanak dan beranak Tuhan tu mustahil. Hak kita nak iktikadnya tidak diberanak dan tidak beranak. Tu. Lam yalid wa lam yulad. Tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Tu dia panggil istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib pada akal. Pula. Wajib pada akal. Tentu tidak Tuhan beranak, tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan tak ada. Ngaji lagu tu. Jadi ikut Fak Wahabi ngaruk atau apa mengaji sifat 20. Tuhan wujud, erti wujud ada. Ada siapa? Ada Tuhan. Lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada pula Tuhan. Saat ni ada, belawai-belawai tak ada pula Tuhan. Jahat sungguh. Jahat tu. Mengelirukan maksud ulama. Lawan tu bukan gocoh. You duk faham lawan ni gocoh. Nak gocoh sangat boleh lah. Jangan gocoh sangat ulama, gocoh dengan kita ni. Nak sparring sangat kan. Lawan tu maknanya did. Ya kalau terjemuh dalam Arabnya, Arab dia kata wadidduha. Did tu artinya lawan. Kalau terjemah Melayu, apa makna did? Makna dua perkara yang tak boleh beripu sekali. Ad-diddani la yajtami'ani. Gitu. Dua perkara yang tak boleh beripu sekali. Kalau ada salah satu tak ada. Bila kita kata Tuhan ada, tak ada Tuhan, tentu tidak. Ya tak boleh Tuhan ada, tak ada katik pun ya. Kok mana mula gitu? Saya ni tak ada pendengaran tapi saya tak pekak. Kok mana? Dah tak ada pendengaran mu pekak gitu Dah kalau mu pekak, tak ada lah pendengaran lagu tu. Kalau ada pendengaran, tak pekak. Kalau tak pekak bermakna ada pendengaran. Ya tak boleh saya tak ada pendengaran tapi tak pekak. Kok mana?
Saya tak ada sifat penglihatan tapi tak buta. Weh, kok mana gitu? Mana boleh beripung dua tu perkara berlawan ni? Ada tak ada salah satu. Gitu. Dah kita kata kita tak ada pendengaran, bermakna kita pekak. Gitu. Kita tak ada penglihatan, bermakna kita buta. Gitu. Kalau kita ada penglihatan, kita tidak buta. Kita ada pendengaran, kita tidak pekak. Kita ada sifat perkataan, kita tidak bisu. Gitu. Mana boleh saya ada sifat perkataan tapi bisu. Weh, duk kecek oleh-oleh tapi bisu tu. Oh, kok mana gitu? Akal siapa boleh terima? Dua perkara berlawanan tak boleh beri pun sekali. Itu maksudnya. Jadi sebab tu Allah wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada apa maksud? Yang tak boleh beripung sekali dengan ada ialah tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak boleh beripung sekali dengan ada Allah. Kalau mu i'tikad Tuhan mesti ada, sungguh Tuhan ada, maka tiada Allah, tak ada Tuhan, tentu tidak. Ada gitu. Mana boleh Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan, mesti juga. Weh, kok mana? Mu ni tauhid kau mulhid. Kalau mu tahu muwahhid, kalau mulhid. Gitu kan? Tu. Ada juga orang tak kerti kata, apa ngaji Tuhan wajib ada. Pak kalau Tuhan tak ada masuk neraka Tuhan. Weh, bodoh juga. Ya, akan wajib tu wajib syarak ni. Ingat wajib ni hukum syarak ya ada. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Mana Tuhan wajib ada ni tak terima nak kata tak ada. Bukan Tuhan wajib ada, kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka. Weh, tu wajib syarak. Tuhan bukan mukallaf. Ada hukum menekan atas dia kena ada. Kalau tidak, siap Tuhan masuk neraka Tuhan. Weh, kok mana? Dia syarik. Dia bukan mukallaf. Faham tak? Aduh. Dah jahil ni kak. Ya kecek tu sebab tu Nabi kata, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Bila mu tak ada rasa malu dengan bodohmu, mu kecek mu buat nak gapo nak kecek gapo. Tapi kalau orang reti, bodoh nak tani kecek ni nampak lah dari sini. Tapi kalau hak bodoh ke, dia dia anggap sama-sama bodoh. Oh iya juga. Tuhan wajib ada. Kita wajib semaya. Kalau kita tak semaya masuk neraka. Tuhan wajib ada. Kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka. Berat Tuhan ni. Dia kira wajib situ wajib syarak. Siapa dia kata wajib syarak? Ni wajib akal. Jadi hukum akal yang keduanya dipanggil tentu tidak. Arab kata istihalah. Melayu kata tentu tidak. Gitu. Tentu sungguh, tentu tidak. Dua dah tu. Yang ketiganya dipanggil jawaz. Dalam bahasa Arab dipanggil jawaz. Bahasa Melayu panggil boleh jadi. Boleh jadi. Berapa? Sebab definisi dianya qabulus subut taratan wa qabulul intifa'a taratan ukhra. Itu dalam bahasa Arab. Qabulus subut taratan, terima sungguh pada satu masa, wa qabulul intifa'a taratan ukhra, terima tidak pada masa yang lain. Contoh seperti kita kata kereta Mavi itu pada 10 minit yang lalu bergerak. Terima tak? Terima. Bergerak. Tiap. Sekarang dia diam. Terima tak? Terima. Dia tidak bergerak. Atau orang panggil terima tidak pada masa yang lain. Terima tidak bergerak pada. Jadi orang panggil apa? Gerak dan diam pada satu benda yang bertokar tu harus pada satu masa, dan salah satunya harus pada masa yang lain. Ada pun beri pun sekali tak boleh. Mana? Kereta Myvi tadi ketika mana dia diam tu lah, dia laju bergerak. Weh, kok mana gitu? Pada saat dia senyap tu, dia gerak laju. Weh, kok mana? Boleh terima tak? Tak boleh, sebab gerak dan diam ni perkara yang berlawanan. Kalau dia bergerak, dia tidak diam. Kalau dia diam, dia tidak bergerak. Dia tak boleh beri pun sekali. Atau sunyi kedua-duanya, tak ada belaka. Khalin anil harakati was sukuni. Mana? Gerak pun tak, dia pun tak pada satu masa. Tak boleh terima tu.
Kereta Myvi tu saya tengok gerak budak, dia budak. Gapo dia gitu? Gerak budak. Lepas tu duduk senyap, gerak budak bermakna dia budak. Weh, kok mana? Boleh fikir? Tak boleh. Nah. Sunyi kedua-dua, tak ada dua-dua pun tak boleh. Pada satu masa beripung kedua-duanya pun tak boleh pada satu masa. Terima salah satu pada masa lain-lain harus. Tengok. Qabulus subut taratan wa qabulul intifa' taratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika dan terima tidak pada ketika yang lain. Maknanya pitah makna boleh jadi. Saya tengok bukit tu bergegar. Pukul berapa gegar? Saya tengok kemarin tak gegar pun. Pagi tak ada. Boleh jadi. Boleh jadi. Nah, masalah kan? Masalah. Boleh jadi. Boleh jadi sungguh. Boleh jadi tidak. Tu dia panggil jawaz, dia panggil. Perkara yang dihukum dengan jawaz dengan boleh jadi dipanggil jaiz. Jaiz. Mana jaiz yang kita lepas tadi? Nah, mana perkara terima sungguh pada satu masa yang lain dan terima tidak pada masa yang lain. Dipanggil jaiz. Ini pun penting sebab dia berhubung kait dengan perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Mana? Yani Allah Ta'ala menghidup, memati, menjadikan manusia tu baik ke jahat ke, ahli sa'adah, ahli syaqawah. Apa kita nak hukum pada Allah? Wajib. Mu'tazilah kata wajib. Wajib Tuhan buat baik. Tuhan tak boleh buat jahat pada hamba. Tuhan kena buat baik pada hamba. Wajib solah dan aslah. Maka ni pegangan Mu'tazilah kalau pegang itu. Nah, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Barang siapa yang i'tiqad wajib Tuhan buat baik pada hamba dia, maka orang ni sebenar-benarnya jahat akhlak adab dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kata Tuhan wajib buat baik pada hamba tu wajib akal, bermakna tak ada hak buruk ni atas dunia, betul tak? Kerana wajib akal ni perkara tentu sungguh, tak terima nak kata tidak. Bermakna tak ada orang sakit tekuk, batuk, orang demam, orang kena HIV ke AIDS ke, kena natai corona ke berapa, tak ada. Orang kena sihat belaka, nak kena kaya belaka, kena gitu, betul tak? Sebab baik ni mukabalah dia jahat. Mana orang ni kena makan nasi, ada lauk belaka. Realitinya ada orang miskin, betul tak? Orang makan nasi tak cukup lauk, ada? Tak cukup makan nasi pun ada. Kebulu ada. Solah tu baik. Aslah tu lebih baik. Makan nasi dengan ikan kering dengan budu, baiklah tu. Tapi kalau makan dengan ayam Kentucky Fried Chicken, hotel 5 bintang, mana lebih baik? Lebih baik 5 bintang. Kalau tu wajib buat solah dan aslah, bermakna orang ni semua senang belaka. Tak ada sakit, tak ada susah, tak ada miskin, tak ada apa-apa kedana. Tu kalau wajib akal. Kalau kata wajib syarak atas Tuhan, wajib syarak macam tak ada. Mana? Tuhan kena buat baik kepada hamba dia. Kalau tak buat baik, Tuhan masuk neraka. Ini lagi jahat akhlak dengan Tuhan. Mana Tuhan mukallaf juga. Mana Tuhan ni ada Tuhan lain pula hak menekan atas dia. Kena buat gini. Tak buat, masuk neraka Tuhan. Berat tu, wajib syarak. Tu salah. Lepas tu iktikad kita Allah tu harus saja. Dia nak buat banjir ke, nak buat kemarau ke, nak buat orang ni susah ke, senang ke, mulia ke, hina ke, bebas ke, masuk jara ke, ikut Tuhan. Tuhan nak makhluk dia. Ini agak apa? Dia fa'ilul mukhtar. Dia sang pencipta yang menentu. Bukan dia tanya kita dulu. Mana orang pucat alai boleh tak hamba nak buat banjir ni? Jangan Tuhan, kami tak semaya dah ni. Tuhan pun lemah, sedih Tuhan tak. Gitu ke Tuhan? Tuhan kepala bapak apa gitu? Ada menekan atas dia. Dia tak ada kira ke? Dia mau buat geger dah hari radio ni. Angin banjir besar akan berlaku di Pitut Pantai Timur. Bulan 12, bulan 11, bulan 12 di Sarawak, bulan 12, bulan 1 sampai akhirnya. Duk geger bersiap sedia di sana. Macam-macam NGO gapo siap sedia. Kabar-kabar Selangor berat boleh jadi. Boleh jadi. Macam dulu kan? Dia mau duk siap tu, alah kau Pantai Timur tu duk ready dah. Nak pergi selamat orang banjir. Rupa-rupa rumah dia hak gelap banjir. Boleh jadi.
Sebab apa? Sebab Tuhan yang buat. Dia yang menentu nak lagu mana. Hak kita dua gapo usaha ni atas adat aja. Hukum adat sah menyalahi. Nah, kerana benda ni bukan semula jadi, Tuhan yang menjadi. Maka sebab tu akidah kita wajaizun fil haqqihi wajaizun fi haqqihi ijadu wa tarku wal isqa wal isadu. Wajaizu harus. Terima sungguh, terima tidak. Itu mana? Boleh jadi. Wajaizun fi haqqihi, harus pada hak Allah Taala. Terima. Tuhan buat lagu ni. Terima. Tuhan tidak mahu buat lagu ni. Boleh. Mana? Wajaizun fi haqqihi Taala ijadu wal i'dam wa tarku wa tarkul i'dam. Mana? Wa tarkul ijad. Mana terima kepala otak kita Tuhan menjadi, Tuhan tak nak buat ni. Mana? Wal isqa wal is'a, Tuhan nak mencelaka kau orang ni jadi ahli neraka, orang ni Tuhan nak buat jadi ahli syurga. Harus bagi Tuhan. Tak ada siapa dia boleh melawan ni Tuhan, tak boleh. Atau kita doa baca wirid kalau di pondok kak, lepas ngorik pas subuh tu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tengok. Hei Tuhan, tak ada siapa dia boleh bui kalau mu nak tegah. Dan tak ada siapa dia boleh tegah kalau mu nak bui. Moga dia berkuasa penuh. Itu. Tu lagu tu. Tu kena tahu juga jaiz bang. Mungkin jaiz Jabatan Agama Islam dah. Jaiz. Harus pada hak Allah Taala. Jadi jaiz tu perkara hak dihukum oleh akal dengan jawaz. Perkara yang dihukum dengan boleh jadi dipanggil perkara terima sungguh, terima tidak. Itu lagu tu. Habis itu. Jadi dia kata ini mana ini wajib, mustahil, jaiz itu ialah peta definisi ta'rif bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akal yang tiga. Jadi hak kita mengaji sebelum ni ialah definisi bagi muta'allaq hukum akal yang tiga, bukan diri hukum akal yang tiga. Kenapa? Jadi kalau orang tanya hukum akal ada berapa? Tiga. Gapo dia? Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Itu hukum akal. Hak kita duk mikir kepala otak kita ni. Lepas tu wajib, mustahil, jaiz ni, ni orang panggil muta'allaq hukum akal. Benda hak digantung oleh hukum akal. Lagu tu. Jadi benda hak dihukum oleh akal dengan wujub, dengan tentu sungguh, dipanggil wajib. Perkara yang dihukum dengan akal dengan tentu tidak, istihalah, dipanggil mustahil. Perkara yang dihukum oleh akal dengan jawaz, boleh jadi, dipanggil jaiz. Gitu dah. Kena jaga tu. Sebab hak ni kita nak guna ni ngaji sifat 20. Kalau kita tak boleh menguasai tiga hukum akal ni, maka hari kita mengaji sifat 20 tu pakai duk bengong gitu lah. Pakai duk ngangor, tengok mulut ustaz gerak, bunyi suara masuk ke kepala otak kita duk gila, kaya tunggu isyak masuk itulah. Tak faham gapo sekarang tu ni. Tu. Kalau kita tak boleh kuasai, kena kuasai. Kalau tanya hukum akal ada apa? 3. Gapo dia kok Arab wujub, istihalah, jawab. Kok Melayu tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Selesai. Lepas tu benda hak dihukum dengan akal kita tentu sungguh, dipanggil benda tentu sungguh. Apa? Wajib dalam bahasa Arab. Benda hak dihukum dengan akal kita tentu tidak, istihalah dalam bahasa Arabnya, dipanggil mustahil. Benda tentu tidak. Benda hak dihukum oleh akal dengan jawaz, boleh jadi, dipanggil jaiz. Apa? Perkara yang terima sungguh, terima tidak. Tu lagu tu ni. Habis. Sama ada bagi Tuhan sama ada apa ni, nak ta'mim pada kata pergantungan hukum akal. Benda hak dihukum oleh akal tu sama ada perkara hak sabit bagi Tuhan. Mana? Seperti zat Allah, segala sifat-sifat Allah, itu dan nisbah sifat tu dengan Allah, itu dia panggil sama ada bagi Tuhan. Mana sama ada perkara yang digantungkan hukum akal padanya itu nisbah bagi Tuhan ke? Seperti zat Tuhan.
Zat Tuhan kita nak hukum ada zat Tuhan ni apa? Mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Tu. Nah. Tu. Kalau tak ada jadilah ke mana? Kalau tak ada Tuhan bagaimana ada makhluk ni? Tu contoh tu. Sebab toke makhluk ni jadi sendiri. Toke tahi tak ada sendiri, tak ada orang berak. Toke nasi dalam puyuk nanak sendiri ibu orang tina tak menanak. Toke rokok tu habis hapak putung tak ada orang isah. Senang lagu tu. Nanti ni. Bila ada asar pasti ada muasir. Bila ada kesan pasti ada yang memberi kesan. Itu dah. Itu contoh. Atau lain daripada Tuhan mana? Iaitu pada hak yang baharu seperti makhluk ni. Contoh kita kata nak buat contoh ke apa? Makhluk ni tidak ada yang menjadikan dia. Tentu tidak. Betul tak? Makhluk ni ada dengan tidak ada yang menjadikan dia. Tak boleh terima dengan akal. Makhluk ni ada dia, tidak ada permulaan bagi ada. Tak boleh terima tu. Sebab apa? Sebab ada permulaan bagi adanya makhluk ni wajib. Wajib. Kita ada tarikh mula kita. Wajib tak? Wajib. Orang tanya, awak lahir bila? Saya tidak dilahirkan bila-bila masa. Tak ada surat beranak? Tak ada. Saya kodim sedia kala. Mu Tuhan kan? Tak terima ngapa lah tak betul tak? Kalau kita tidak dijadi, mana kita Tuhan? Bila kita dijadi, bermakna kita makhluk. Bila sebut kata ada kita dijadi, bermakna dulu kita tak ada. Mana tak ada kita dulu wajib tak? Wajib. Tu. Tak ada kita yang dahulu tu wajib. Kodeng kita tu mustahil. Boleh tak? Pada makhluk ni boleh tak? Beripung, gerak dan diam pada satu masa di kita mustahil. Ni saat ni saya bergerak ke dia? Diam. Gerak tak? Gerak. Tapi saat saya diam tu saya gerak, boleh tak? Tak boleh. Saat saya gerak tu lah saya diam, boleh? Tak boleh. Beripung dulu mustahil. Tu. Saat ni saya bergerak, harus. Lepas saya gerak saya diam. Harus, tak ada masalah. Tu. Jadi sama ada tepat gantung bagi hukum akal tu nisbah bagi Tuhan. Mana nisbah bagi hak ketuhanan, ilahiyat, uluhiyat, rububiyat, atau lain daripada ketuhanan mana? Iaitu seperti hak kita makhluk ni. Sama juga. Tu sama juga. Tu. Jadi bukan hukum akal tu nak digunakan pada sifat 20 saja. Bahkan pada makhluk ni pun kita boleh guna. Boleh digunakan. Kalau kata ada satu makhluk, ada satu manusia yang tidak ada permulaan bagi ada, tidak dilahirkan. Kita nak hukum ke? Nak hukum ke apa dengan kepala otak kita? Tentu tidak. Tak terima. Mustahil. Ngomong berapa je? Sebab kita cuba tengok. Saya suka tengok video dalam Facebook tu, ada nama pengkaji ugamo-ugamo yang masuk dalam tanah Melayu kita, dalam Malaysia ni. Ugamo-ugamo baru. Bukan ugamo Kristian, Hindu, Buddha tu bukan. Tapi hak dalam Kristian juga tu ada pula pecah hak sesak dia tu. Nama Ikram ke apa? Ahmad Ikram. Ikram ni. Ada video-video dia buat kajian. Bagus tu. Cuba tengok. Ada di antara kajian dia ugamo Kristian, bukan ugamo Kristian. Orang Kristian sendiri kata ni ajaran sesak dalam Kristian. Bukan ajaran Kristian sungguh. Iaitu orang di Korea tu yang mengaku dia tidak dilahirkan. Di India. Bila kubur dia tu pun batu nisan dia tidak dilahirkan dan tidak dimatikan. Dia ni. Maknanya dia ni qadim dan baqa'. Kidam dan baqa' maknanya. Betul tak? Tak terima pada tak kita. Apa? Kalau cek sungguh ada surat beranak. Ada lahir bila? Pala ni mampu gerah dalam kubur ya. Tapi tak mengaku mati. Sebab apa dia nak mengaku diri dia Tuhan? Dia ni Tuhan sebenarnya. Jelma' Tuhan. Jadi kalau kita reti hukum akal, tak terima nak kata dia ni kodeng. Apa? Dia berubah tak? Berubah.
Tiap-tiap benda berubah pasti baru. Gitu Kita pungut bayi, kalau wala'iyadzubillah. Nah, kita jumpa jalan tengok ada bayi dia mau buah. Wala'iyadzubillah. Kita jaga bayi tersebut 40 tahun. Adakah dia bayi lagi? Orang tanya umur berapa bayi ni? Umur 40 dah. 40 abahmu bayi. 40 ni tok pada bayi dah. Nah, orang tua lah orang panggil. Betul tak? Berubah tak? Berubah. Walaupun kita tak ada surat beranak dia lahir bila. Kita tahu kata dia bagus sebab apa? Berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Tu. Kita dulu besar ni dah lahir. Pecah perut mak kita. Nah, tengok. Abang kita pakai spek. Lahir mula pakai spek tak? Pesel mak dia. Betul tak? Tak pakai spek. Berubah tak? Berubah. Itu tanda kita baru. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah itu pasti baru. Maknanya ada permulaan bagi adanya dan terima perubahan. Nah, boleh jadi lagi tak pakai spek. Jemaah tanya, tidak dia mau pakai spek mula. Patu mana? Tak tahu, dia kata terai pula dah. Bukan makan kerok aku. Tu nak kata berubah tak? Berubah. Tuhan berubah itu. Dah. Jadi kalau ada orang kata dia ni tak ada permulaan bagi ada, tak berubah. Boleh kata betul tak? Sungguh ni. Boleh? Boleh kata tentu sungguh ni. Boleh kata itu? Pergi rumah dia cek album. Ni baby mula. Warna lah ni cak tua kata tak berubah. Tak? Boleh hukum? Tentu tidak. Tentu tidak dia tak berubah. Mesti dia berubah. Tu hukum akal tu. Nampak tak? Mesti dia berubah. Mana? Mesti dia baru. Tentu tidak dia qadim. Tu dah. Jadi sama ada perkara yang jadi pergantungan hukum akal padanya itu ada bagi Tuhan atau lain daripada Tuhan. Yang ni apa? Yang ni kepada makhluk lah. Lain pada Tuhan makhluk. Nah, kalau Tuhan bukan makhluk, lain pada Tuhan makhluk. Dia tak ada dah. La wasitata bainahuma. Tak ada hak duk tengah. Dia bukan Tuhan, dia bukan makhluk. Gapo? Tahi lembu makhluk lagi nak yawi. Gapo dia hak duk tengah, bukan Tuhan bukan makhluk. Tak ada. Jadi bila sebut kata Tuhan, dia bukan makhluk. Sebut kata makhluk, dia bukan Tuhan. Selalu dah. Tu sebab tu kalau orang tanya, arash, qalam, luh, makhluk Tuhan ke Tuhan? Makhluk. Jawab gitu. Ni tak. Saya tak berani nak jawab dia makhluk ke tak. Ada ustaz lagu tu. Namanya Ustaz Khalid Basalamah. Jawab lalu dah. Nak sebut lalu dah. Wahabi di Indonesia. Ada video dia. Pelik dia ni. Tak berani nak jawab arash tu makhluk. Apa? Banyak etikot Tuhan duduk atas tu. Kalau jawab makhluk, orang tanya pula, belum pada tu, Tuhan duduk mana? Sudah. Senang-senang dia kata tu, saya tak tahu. Arash ni makhluk ke tak? Berat mu. Kalau arash ni tak tahu makhluk ke tak, bermakna mu syak pada ketuhanan Tuhan. Bermakna mu musyrik bukan muwahhid. Berat tu. Tapi kita tak tuduhlah dia musyrik, tapi beratlah gitu. Tak jazam pada i'tikad, tak putus pada i'tikad dia. Berat tu. Lain pada Tuhan makhluk. Lain pada makhluk Tuhan. Maka Tuhan ni tak ada Allah. Tu. Sebab tu bila kita sebut Tuhan, Allah Tuhan. Tak banyak dah. Kata apa ni ustaz Tuhan sebut Allah lah. Apa? Tuhan ni banyak. Kafir mu kalau Tuhan ni banyak. Tuhan tak ada Allah. Faham tak? Itu lagu tu. Kita duk ulas sama tu sebab ada hak nak aling lebih pada tok guru. Ni mari cuek mula ustaz ni, saya nak tegur sikit. Semua duk sebut Tuhan. Sebut Allah lah ya. Tuhan ni kan banyak. Tuhan ni banyak. Siapa pak cik Tuhan hak banyak tu? Dia kata hak di Batu Gih ada, hak di Kelantan 3 ekor, besar-besar saja. Weh lah. Siapa panggil Tuhan tu? Dia kata Ananda Karupan panggil Tuhan. Pak cik Ananda Karupan kat mana? Berat. Tu Tuhan palsu, tu bukan Tuhan. Dia ni. Tu ingat baik-baik. Jadi kita kalau dengar orang Islam sebut Tuhan, Allah lah tu. Sebut Allah, Tuhan lah tu. Gitu. Melainkan kalau acong Ananda Karupan, dia sebut Allah. Belum tentu kena ke Tuhan ni. Sebab Allah hak dia i'tikad tak sama dengan hak kita mengaji daripada akidah Islam kita ni. Dia sebut Allah. InsyaAllah tak apa ni. Bila siap ni apa? Motor saya ni. InsyaAllah 3 hari siap. InsyaAllah. InsyaAllah dia tu bukan insyaAllah kita. Dah? Dia tak nak Allah. Betul tak?
Itu lagu tu. Ni. Kalau sebut Tuhan pun bukan Tuhan yang kita maksud. Bagi dia batu boleh jadi, berhala, tok pekong, dewa-dewa, semangat angin, kau semangat air, kau berapa tak kira. Nah, matahari boleh jadi. Konek boleh jadi lagi. Di Jepun ada hak sembah konek. Berapa dia kata? Sebab kita mari kat tu ya. Dia ni Tuhan sebenar. Ada juga. Kata ni. Tak boleh pakai tu. Kalau hak bukan orang mukmin sebut Tuhan, tak kena ke Tuhan sebenar. Tapi kalau dah kita orang mukmin sebut Allah, kena ke Tuhan sebenar. Sebut Tuhan, kena ke Allah lah. Ada lagi kau Tuhan daripada Allah? Tak ada. Itu. Habis. Kemudian katanya Syekh pada Mekah, dan dikehendaki, tak ada jauh di sini. Gua apa dah? 837. Dan dikehendaki dengan ada yang padanya itu. Tengok. Dan dikehendaki, yakni makna yang dikehendaki dengan lafaz ada. Ada di mana ada tu? Yang disebut padanya pada peta itu. Pada peta-peta dulu mana? Pada definisi wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Tok Syekh pada nya sebut apa? Barang yang tentu pada akal adanya. Itu sebut ada tu. Itu maksudnya gitu. Nah, mustahil pada akal apa? Barang yang tiada membenar oleh akal akan adanya. Ada tu. Ada yang disebut dalam definisi wajib mustahil harus tu ialah sungguh diri perkara itu pada dirinya perkara. Jadi makna ada tu ialah sungguh, bukan makna ada tu ialah ada. Ni panjang ni kalau kita nak bahas ni. Moleknya kita berhenti situ dulu. Boleh deh? Berhenti situ dulu. Sebabnya panjang. Sebab ada dengan sungguh ni dia ada umur khusus. Mana? Tiap-tiap sungguh belum tentu ada, tiap-tiap ada pasti sungguh. Itu dia kata ni. Jadi bila sebut kata ada, mesti sungguh. Tapi kalau sebut kata sungguh, belum tentu ada. Jadi bapakah musannif dia buat mari ada, tak kata sungguh. Ini dia panggil idzan tafal umum intafal khas. Itu kita sambung semula pula. Ya, ternafi umum, ternafi khas. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Tak boleh panjang-panjang kita ni. Dia bahasa pening. Kira hari ni ngaji sebaris ya. Sebaris tak siapa ada dia ni. Sebaris tak siapa. Tak apalah, yang pentingnya kita faham. Hujah-hujah halus tu hak penting. Kalau duduk baca beru-beru gitu, baik seorang ngaji, baik duduk kakek depan Netflix, boleh baca sendiri. Ngaji ni nak boleh faham. Boleh faham. Biar sikit pun tak apa. Tapi oleh kerana lepas ni bahasanya agak panjang, sebab supaya orang panggil benda hak dikatakan wajib pada akal tu masuk semua, tak termasuk dalam benda lain, dalam mustahil ke apa, maka kena takwil, kena buat mari makna ada tu ialah sungguh, bukan makna ada tu ada. Sebab kalau kata wajib akal ni perkara tentu ada. Ada ke apa? Zat Allah, sifat-sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam, tu ada. Adapun wujud, kidam, bakok, mukhalafah, kiamu bin nafsi, wahdaniyah, kaunuhu qadirah, tu tak ada tu. Tu sifat subutiyah, sifat sungguh je. Sifat hal atau sifat amrun iktibari atau sifat salbiyah, bukan ada, sungguh je. Jadi kalau kita kata wajib akal ni perkara tentu ada. Jadi wujud kidam bakok tak termasuk wajib akal. Kaunuhu qadirah tak masuk wajib akal sebab perkara tak ada tu, hanya sungguh saja. Ni kena bahas panjang pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah,
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.